Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Hawa Rizwana Rizwan. Hello Doktor. Kini kembali pada tarikh hari ini 6 November 2022, hari Ahad. Harapnya semua sihat walafiat insya-Allah. Dan hari ini mungkin ada dalam kalangan anda yang bernikah pada hari ini. Kita doakan semoga bahagia hingga ke akhir hayat, semoga bahagia hingga ke syurga insya-Allah. Okey, hari ini kita nak bincangkan tentang otot. Mungkin ada dalam kalangan anda yang sebelum ini apabila mengandung sering rasa kekejangan otot ataupun mereka yang aktif bersukan ataupun aktiviti fizikal sentiasa ada masalah otot. Jadi sejauh mana keseriusannya dan kalau tak ambil mudah apa komplikasinya, semuanya kita akan bincangkan pada hari ini. Kita akan bersama dengan Dr. Morifin Mahpiz, pakar perubatan sukan ortopedik Hospital Selayang, dan cukup bertuah juga hari ini di Hello Doktor. Kita juga akan bersama dengan pemain badminton negara Goh Liu Ying. Tetapi sebelum itu, sebelum kita perkenalkan tetamu-tetamu kita, jom kita dengarkan apa masalah rakan-rakan kita berkaitan dengan otot. Saya pernah mengalami masalah otot sewaktu bersukan, mesti waktu bersukan lah kan, dan masalah otot tu berlaku di area kaki dekat bahagian betis. Waktu tu koyak, so rasa sakit, nak berjalan susah dan memerlukan orang kata bantuan orang lah untuk pegang papak kita berjalan. Pernah juga selalu saya mengalami kram dekat perut. Saya mengalami kram dekat perut bila saya melakukan larian tanpa ada regangan terlebih dahulu. Selalu bahagian peha ataupun bahagian lengan saya ni lah selalu. Dan selalu sebab jarang exercise sebenarnya, and sebanyak bekerja, jangan tidur pun lambat selalu, so di effect kat situ lah. Bila lama tak bersukan dan kembali bersukan, masa itulah dia akan kram atau kejang-kejang lah. Biasa tuam ais atau recovery dengan strengthening lah. Saya tak adalah selalu sangat kram, tapi macam kalau boleh ingat pernah terjaga lebih tidur memang sebab kram, macam tiba-tiba kram kat kaki tu lah. Macam tu pernah lah mungkin sekali dua kali macam tu, tapi yang lain tu jarang lah. Kebiasaannya dekat betis, itu yang biasalah kram macam tu. Masalah otot biasanya selepas bersukan, kalau dah lama tak bersukan lah macam tu. So caranya untuk prevent from the muscle cramp, stretching lah. Cederaan tu pernah, which is sebab saya suka bersukan, jadinya pernah otot koyak dan juga kram tu benda biasa lah. Tapi kram tu biasanya sebab kita tak cukup mineral. Tapi kalau otot koyak tu pernah terjadilah, tapi tak selalu. Masa koyak tu mungkin overuse kot kan, sebab overuse and then memang sakit habis. Lepas tu just rehat and then dapatkan rawatan daripada doktor. Okey, mungkin ada dalam kalangan anda ada masalah berkaitan otot, ada masalah-masalah tertentu yang ingin dikongsikan bersama kami ataupun nak tanya kepada doktor, nak tanya pandangan doktor, boleh telefon kami 0377261603. Ataupun kalau malu nak bertelefon, anda boleh terus komen di Facebook kami Hello Doktor TV3. Ada poster di situ, anda boleh kemukakan soalan dan insya-Allah soalan berkaitan akan kita terus tanyakan kepada tetamu kita pada hari ini, Dr. Morifin Mahpiz, pakar perubatan sukan ortopedik Hospital Selayang yang bersama kita pada hari ini. Doktor, apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih petang-petang Ahad ni bersama kita. Kita tahu seorang doktor pastinya sibuk sentiasa dan hari ini sudi meluangkan masa bersama kita untuk berbincang-bincang tentang masalah otot. Okey, tapi sebelum tu, otot kalau bahasa Melayu kita bahasa Inggerisnya kita sebut muscle lah, kan? Tapi kita nak faham tentang anatomi otot dalam badan manusia. Kepentingan dia, doktor. Okey, kalau kita bercerita tentang anatomi otot ni, dalam sistem tubuh badan manusia ni ada 3 jenis otot lah sebenarnya, iaitu otot kardiak, iaitu bahagian jantung, otot licin yang meliputi saluran gastro-usus kita, dan juga otot skeletal ataupun otot rangka yang selalu orang awam sebut otot tu adalah otot rangka lah. Jadi bila dalam sistem otot rangka kita ini terdapat lebih daripada 600 jenis otot lah, daripada yang sebesar-besar otot contohnya bahagian peha, hamstring, ataupun
di otot bahagian lengan, otot bicep. Kita juga ada otot-otot yang kecil, contohnya di tangan, di jari-jari, dan juga untuk pergerakan bola mata kita pun ada otot yang bekerja di situ. So dari segi bila cerita tentang anatomi, sebenarnya selalunya anatomi otot kita sebut bercerita tentang tempat dia bermula dan tempat dia berakhir. Sebab dari situ kita tahu dia punya fungsi dia. Jadi apabila contohnya otot bahagian lengan sini bermula di siku dan berakhir di bahagian-bahagian jari lah. Jadi apabila otot tu bekerja, kerja otot ni dia mengecut, kontraksi ataupun mengendur. Apabila dia bergerak, so kita boleh dapat pergerakan tangan lah. Jadi dari situ selain daripada bekerja untuk pergerakan sendi dan anggota badan, otot juga berfungsi untuk menstabilkan sendi ataupun tubuh badan kita. Kalau kita bayangkan badan kita ni dengan rangka dan juga organ-organ saja tanpa otot, dia tak boleh berdiri. Kita akan jatuh terkulai. Jadi otot ni yang memegang, yang membolehkan kita berdiri sebenarnya. Selain daripada tu, otot juga berfungsi melindungi organ-organ dalam badan lah. Contohnya macam di bahagian perut, otot abdomen dia melindungi kita punya hati, buah pinggang dan sebagainya lah. Okey, doktor, dan biasanya kadang-kadang bila kita timbang berat badan yang lebih mendalam tu, kadang-kadang kita cek berat badan saja, tapi ada setengah tempat kita timbang berat badan, dia ada berat air kita, muscle mass dan sebagainya. Jadi macam kita nak tahu peratusan otot yang sepatutnya ada dekat seseorang tu? Selalunya kalau you timbang dekat gunakan mesin yang boleh mendapatkan maklumat berkaitan muscle mass, fat mass tu, dia akan kirakan dia ada normal value dia lah. Dia ikut badan orang lah. Dia ikut badan, ikut ketinggian, jantina juga. So sebab itu kadang-kadang bila kita bercerita tentang berat badan berlebihan, obesiti dan sebagainya, kita tak boleh tengok pada berat badan sahaja. Sebab setengah orang, terutama sekali yang main besi kan, abang-abang sado tu semua, dia orang berat bukan sebab banyak lemak, dia orang berat sebab muscle mass, jisim otot dia orang besar. So daripada guna timbang yang lebih canggih sikit tu, dia boleh detect lah dekat mana kita punya peratus lemak, peratus otot dan sebagainya. Okey, baik doktor. Okey, berbalik kepada masalah otot lah. Biasanya masalah otot apa yang paling common, yang paling biasa terjadi dekat Malaysia ni? Okey, kalau masalah otot ni saya boleh bagikan kepada dua perkara lah. Yang pertama akibat daripada kecederaan fizikal ataupun trauma. Yang kedua yang bukan disebabkan oleh trauma lah. Jadi yang trauma ni selalunya akibat kemalangan jalan raya, terjatuh semasa bekerja atau di rumah, terseliuh kan, ataupun yang selalu kita dengar akibat aktiviti sukan lah. Jadi selalunya yang keadaan ni akan menyebabkan otot koyak. Tapi ada juga masalah-masalah otot yang tak berkaitan dengan trauma atau kecederaan fizikal. Contohnya macam kedudukan postur yang tak betul, mendapat ketegangan otot. Macam selalu duduk dekat office tu, otot bahagian bahu lah contohnya. Bahu, leher, main komputer, kalau kedudukan kerusi yang tidak ergonomik dan sebagainya, itu akan menyebabkan dia rasa ketegangan otot lah. Tapi ada juga masalah-masalah otot lain yang kita kena siasat. Contohnya mungkin disebabkan oleh jangkitan kuman, boleh juga akibat daripada masalah keradangan, inflamasi. Ada juga masalah otot tu berlaku sebab ketumbuhan ataupun tumor. Jadi kita kena sebagai doktor sepatutnya akan memeriksa secara keseluruhan, memastikan dia bukan masalah otot biasa. Kita kena make sure dia perkara-perkara tu kita dah periksa juga. Okey. Doktor, tadi doktor pun ada sebutkan tentang aktiviti fizikal. Dan biasanya kalau orang main bola sepak ataupun sukan-sukan yang banyak menggunakan kaki ni ada masalah otot juga kan? Adakah disebabkan oleh mereka punya otot tu yang tak cukup kuat ataupun kesalahan ketika bermain? Selalunya
Kalau kita bercerita macam setengah-setengah sukan macam bola sepak, itu adalah kita panggil sukan dengan sentuhan ataupun contact sport. So risiko dekat situ ada dua. Satu mungkin sebab pemain lawan membuat rompuhan ataupun tackle. So kat situ boleh menyebabkan masalah kecederaan otot ataupun satu lagi memang dia tidak cukup latihan lah, tak cukup fitness. Jadi bila membuat semasa bermain tu dengan intensiti yang tinggi, so berisiko untuk mendapat kecederaan otot. Secara mengejut juga? Ya. Okey, baik. Banyak lagi kita nak tahu daripada doktor sebenarnya simptom-simptom yang sebenarnya kita ada masalah otot, dan ada juga soalan di Facebook kita, doktor, dari Daniel Mukris. Ditanya kenapa wanita mengandung lebih kerap mendapat kekejangan kaki. Ini juga banyak dikongsikan oleh rakan-rakan yang pernah mengandung sebelum ini, sering mengalami kekejangan. Tapi kita nak doktor jawab selepas kita berehat, ya. Kita berehat dulu seketika, kembali lagi selepas ini di Hello Doktor. Kembali lagi di Hello Doktor. Kepada anda yang baru saja menonton, petang ni kita sedang berbincang dengan Dr. Morifin. Kita bincangkan tentang otot. Jadi kalau anda ada apa-apa masalah berkaitan dengan otot nak dikongsikan bersama kami di Hello Doktor, boleh telefon kami 0377261603 ataupun boleh terus ke Facebook kami Hello Doktor TV3. Okey, tadi awal-awal kita dah berkenalan lah, kita dah tahulah tentang anatomi otot dan sebagainya. Dan di Facebook kita rancak banyak soalan yang ditanyakan juga dari Daniel Mukris. Seperti tadi ditanya tentang wanita mengandung lebih kerap mendapat kekejangan kaki. Kenapa, Dr. Morifin? Selalunya untuk orang yang mengandung ni dia ada perubahan hormon. Jadi dia punya garam, galian, kalsium ataupun elektrolit dalam tubuh dia mungkin ada berlaku ketidakseimbangan. Itu mungkin boleh membawa kepada berlakunya masalah kekejangan kaki inilah. Kadang-kadang ada juga masalah kesihatan lain yang berkaitan dengan mengandung, menyebabkan dia orang mendapat kaki bengkak. So bila kaki bengkak, dia otot dekat kawasan tu lebih stres jugalah. Jadi pun senang dapat kekejangan jugalah. Okey. Jadi ada apa-apa suplemen ataupun benda-benda tertentu yang mereka kena ambil consume, terutamanya mereka mengandung ni, doktor? Selalunya orang mengandung memang ambil multivitamin, vitamin semualah, terutamanya untuk kandungan jugalah. Untuk otot lebih kepada amalkan senaman regangan dan sebagainya. Pastikan kira stretching jugalah. Stretching. Pastikan hidrasi cukup jugalah. Kadang-kadang tak cukup air juga, dia orang dapat krem juga. Okey. Baik, doktor, lagi satu, ada kekeliruan antara kekejangan otot dan juga ketegangan otot. Benda yang sama ke? Itulah benda tu ada beberapa terma yang kita kena jelaskan sebab dia bila sebut dalam bahasa Inggeris dia mungkin berbeza dengan sebutan dalam bahasa Melayu. Dan keadaan tu berbeza. Contohnya macam muscle cramp mungkin lebih kepada kekejangan. Kalau ketegangan otot mungkin lebih kepada muscle spasm, ataupun kita panggil orang kita panggil macam urat simpul macam itulah. Dan kalau term medical kita panggil myofascial trigger point macam tu. Dia ada nodule dekat situ. Satu lagi macam kalau orang yang sudah lama tak bersenam, tiba-tiba bersenam, itu dia dapat macam muscle soreness kita panggil, which is macam sakit kelenguhan. So bila dia ada macam immediately sejurus lepas aktiviti senaman tu dia dapat sakit otot, atau boleh juga berlaku lepas 48 atau 72 jam kemudian. Yang itu kita panggil istilah dia delayed onset muscle soreness. Dia kemudian. Okey, kita nak pergi dengan lebih mendalam lagi tentang aktiviti fizikal dan sukan lepas ni, doktor. Tapi kita pun nak tahu jugalah tentang simptom ataupun tanda awal yang sebenarnya kita ni ada masalah kekejangan otot ataupun masalah berkaitan dengan otot yang biasanya orang ambil mudah, tapi kalau biar sebenarnya boleh jadi masalah yang serius. Ya. Dari segi simptom sebenarnya untuk masalah otot ni lebih kepada sakit lah, kesakitan. Selalunya orang komplain, buat aduan bagi tahu ada masalah sakit. Cumanya disebabkan oleh kesakitan itu dia berlaku otot tu menjadi tegang, menyebabkan kekakuan sendi. Sendi tu susah nak bergerak. Pergerakan akan terbatas, orang nak angkat barang ke atas susah, nak jalan, naik tangga, turun tangga bermasalah. Okay, jadi macam
itu adalah kesan-kesan sampingan dia lah. Simptom-simptom lain selalunya tidak spesifik disebabkan oleh otot tapi disebabkan oleh masalah lain. Contohnya bila ada berlaku himpitan pada saraf, dia akan mengadu masalah kebas-kebas di jari dan sebagainya. Kalau ada jangkitan kuman macam tadi, masalah otot sebab jangkitan kuman, diorang akan memberitahu ada masalah demam. Kalau disebabkan oleh ketumbuhan, akan ada benjolan besar. Yang semakin membesar, dia akan ada hilang selera makan dan sebagainya lah. Okey, itu tanda-tanda dia, doktor. Tapi sebenarnya apa punca sebenarnya selalu kalau masalah otot ni jadi? Dia banyak punca sebenarnya. Yang lazimnya? Yang lazimnya akibat aktiviti fizikal lah. Trauma. Sama ada kemalangan, jatuh di tempat kerja ataupun aktiviti sukan. Okey, maksudnya kita sebenarnya boleh elak lah daripada ada masalah. Ni contohnya kalau tak buat regangan ke sebelum bersenam, memang akan ada masalah otot yang lebih serius lah, doktor. Okey, kalau golongan yang berisiko pula, doktor, adakah semakin kita berusia, semakin otot kita tak berapa nak kuat? Kalau kita lihat kepada golongan yang berisiko, kita tengok kecederaan apalah. Kalau yang untuk kecederaan otot koyak, memang risiko pada orang yang melakukan aktiviti fizikal. Lebih kepada atlet sukan yang kurang tidak membuat latihan yang cukup lah. Ataupun sebelum aktiviti diorang tak cukup memanaskan badan ataupun membuat regangan. Itu adalah berisiko. Untuk masalah-masalah lain tu, kadang-kadang bila orang yang berisiko adalah orang-orang yang membuat aktiviti yang sama secara berulang-ulang. Contohnya kalau macam orang bekerja di kilang kan, dia membuat rutin dia sama je. Ataupun dia angkat barang yang sama je. Untuk atlet pun sama juga. Kalau dia baling bola tu, baling je kerja dia. So otot tu akan mudah cedera lah. Selain daripada itu, kadang-kadang tak pelbagai lah rutin dia. Tak pelbagai. Dan bila dia orang buat latihan, especially untuk atlet profesional, memang akan membuat macam baling tu beratus-ratus kali sehari kan. Jadi risiko cedera dekat situlah. Bila doktor sebut orang yang selalu buat aktiviti fizikal ni yang lebih terdedah kepada masalah otot, adakah orang yang tak aktif tak berisiko? Orang yang tak aktif, dia risiko dia lain pula. Disebabkan postur. Kedudukan tubuh pun ada risiko boleh yang mendapatkan sama masalah otot juga. Contohnya orang yang bekerja depan komputer buat tugasan 8-9 jam tanpa berhenti, ataupun macam pemandu bas ekspres atau pemandu lori yang jarak jauh kan, duduk memandu dalam tempoh yang lama. So postur dia sama ataupun postur tak seimbang, menyebabkan otot bermasalah lah. Okey, jadi lepas ni kita nak tahulah untuk orang aktif ataupun mereka yang aktif bersukan, macam mana cara untuk nak elak, ada pun rawatannya, dan kita nak tahu mereka yang kurang aktif apa yang perlu dilakukan. Dan nampaknya rakan selebriti kita Z Rahmat ada soalan nak tanya kepada doktor. Soalannya tu. Hello doktor, saya nak tanya, kenapa kalau kita berdiri terlalu lama ataupun duduk terlalu lama, kaki kita selalu krem? Adakah krem itu sakit otot? Okey doktor, kalau duduk terlalu lama, kenapa krem? Okey, bila duduk ataupun berdiri terlalu lama ni, yang pertama sekali kebiasaannya disebabkan oleh postur lah. Duduk posisi yang sengit ataupun berdiri posisi sengit sebelah. Jadi otot tu tak seimbang. Satu bahagian bekerja lebih berat daripada bahagian yang satu lagi. So bahagian yang kerja lebih ni dia cedera lah. Itulah sebabnya selalunya. Satu lagi mungkin bila terlalu lama dan dia memulakan balik pergerakan tu dalam keadaan tergesa-gesa. Mengejut. Jadi otot tu terkejutlah. Dan di situ dia rasa ketegangan dan sebagainya lah. Macam doktor sebutkan tadi jugalah, benda yang berulang-ulang ataupun kita buat benda yang terlalu lama akan mendatangkan masalah kekejangan otot. Dan doktor pun ada sebutkan tadi kalau masalah otot ni kadang-kadang bukan otot saja, dia akan berpunca daripada penyakit lain juga ataupun masalah lain. Biasanya apa tu doktor? Bergantung. Kadang-kadang ada penyakit macam rheumatoid arthritis. So dia ada efek pada sistem muskuloskeletal jugalah. Ada masalah pada otot juga. Pada penyakit-penyakit macam kencing manis dan sebagainya, dia orang berisiko dapat jangkitan kuman di bahagian otot.
banyak perkara jenis-jenis penyakit lain juga. Dia tak ada yang spesifik lah ya, doktor. Okey, terima kasih kepada anda yang banyak bertanyakan di Facebook kami, di Facebook Hello Doktor. Intan Zurina Abdul Razak ada tanya, doktor, adakah benar sakit otot di bahagian bahu dan leher berkaitan dengan tekanan atau stres? Okey, doktor, ini bukan masalah fizikal lah, lebih kepada tekanan yang dialami. Ini boleh berlaku juga. Memang salah satu orang yang berisiko lah. Mereka yang senang tertekan atau stres, dia orang akan kita panggil psikosomatik. Dia menggambarkan masalah dia tu dengan penyakit. Dan selalunya adalah sakit-sakit otot lah. Sakit di bahagian leher, sakit di bahagian pinggang dan sebagainya. Jadi itu yang kadang-kadang orang bila tertekan ambil alternatif untuk mengurut. Adakah itu digalakkan? Itu adalah relax, salah satu cara relaksasi lah. Memang salah satu rawatannya adalah relaksasi. Okey, baik. Banyak lagi kita nak tahu daripada doktor tentang masalah otot ini. Dan doktor, kalau mereka yang bersukan, ada kalanya, okey, rasa dah biasa bersukan macam 2-3 minggu sekali, tapi tidak melakukan warm up, doktor. Adakah itu satu kesalahan besar? Kadang-kadang kita rasa warm up ni macam ringan sangat lah. Tapi kalau tak buat, doktor? Warm up ni adalah satu yang penting. Memang kalau tak buat, terutama sebelum membuat aktiviti fizikal yang berintensiti tinggi. Jadi contohnya lebih-lebih lagi kalau masuk tournament, pertandingan dan sebagainya, orang nak push sampai maksimum kan. So kalau tak buat regangan ataupun memanaskan badan dengan betul dan cukup, memang berisiko akan mendapat kecederaan otot lah. Kadang-kadang tapi latihan persediaan sebelum aktiviti itu adalah lebih penting sebenarnya. Kalau tak cukup latihan, bila you buat aktiviti intensiti tinggi, memang selalunya akan mendapat kecederaan. Okey, baik. Alang-alang kita dah masuk ke topik ni, eloklah selepas kita berehat, anda jangan ke mana-mana sebab selepas ini kita akan bersama dengan atlet badminton negara untuk kongsikan pengalaman beliau, Goh Liu Ying. Kita berehat seketika. Bertemu kembali di Hello Doktor TV3. Seperti dijanjikan, pada segmen kali ini kita diserikan lagi dengan kehadiran seorang atlet badminton negara. Bersama kita di set Hello Doktor ini, Goh Liu Ying. Apa khabar? Hai, khabar baik. Baik, okey, berseri-seri dia. Apa perkembangan terkini, Liu Ying? Masih dalam training. The next tournament yang akan datang ialah Malaysia Open. Oh, bila tu? Next year January. Okey. Oh, sikit saja lagi. 2 bulan lagi. 2 bulan lagi Betul. Okey. Okey, sebelum kita nak dengarkan pengalaman daripada Liu Ying sendiri, kita pun ada tahu juga Liu Ying nak kongsikan masalah berkaitan otot. Kita nak tahu daripada doktor sendirilah. Doktor ada kajian yang dikongsikan juga, kalau kita guna otot secara berlebihan akan mendatangkan komplikasi. Maksudnya bagaimana tu, doktor? Biasanya apa benda yang kita buat yang kita use kita punya muscle yang mendatangkan komplikasi? Okay, bila kita buat aktiviti berlebihan, selalunya risiko cedera tu tinggilah. Mungkin disebabkan oleh yang pertama, macam kita bincang tadilah, dia kurang persediaan, kurang memanaskan badan, kurang buat regangan. Tapi bila berlaku kecederaan akibat sukan ni, selalunya mereka mengalami kekoyakan otot. So koyak otot ni ada beberapa tahap lah. Ada yang grade 1, 2, 3. Jadi bila koyak, dia akan rawatannya berbeza-beza. Dan peringkat-peringkat tahap kekoyakan tu juga menyebabkan gangguan fungsi jugalah. Atau kalau koyak otot tu maksudnya memang dah, kalau rawatan boleh sembuh sepenuhnya ataupun tak? Dia ikut grade tu. Kalau grade 1 tu biasanya dalam 2 minggu dah boleh sembuh. Selalunya tak perlu buat rawatan apa-apa, just rehat, kurangkan aktiviti, tuam ais dan sebagainya lah. Cuma grade 2, grade 3 mungkin ada koyak. Yang lebih teruk mungkin perlukan rawatan terapi. Kalau yang koyak putus habis tu mungkin selalunya perlukan pembedahan lah. So memang perlukan rawatan yang betul lah. Kenapa tuam ais doktor? Apa sejauh mana dia boleh tolong? Bila kita berlaku kecederaan otot ni,
proses penyembuhan dalam tubuh kita ni bermula dengan fasa inflamasi. Inflamasi ni fasa yang panas. So bila situasi panas dekat tisu tu, kita letak yang sejuk lah. Dia bagi dia lawan cool down. sikit. Kalau letak panas lagi bengkak nanti. Baik. Okey. Pastinya anda tak sabar untuk dengar perkongsian daripada Liu Ying, dan kita tahu Liu Ying sebelum ini ada masalah berkaitan otot. Kalau boleh Liu Ying terus kongsikan bersama penonton kita. Ada, memang selalu ada apa yang apa situasi pun, apa yang tadi doktor mention pun ada, yang itu letak ais ke apa, semua pun ada. Normal lah benda tu. Normal. Selalu mesti ada ice pack selepas game. Tapi masalah yang saya sering jumpa adalah masa spasm. Macam kalau kat court mungkin exercise dengan masa yang berulang-ulang, jadi dia akan tiba-tiba, sebab badminton adalah satu sport yang eksplosif juga. Ya, jadi dia eksplosif masa tu, sangat senang kena masa spasm. Ya, ini yang masalah saya selalu jumpa masa tournament. Jadi sejauh mana dia mengganggu waktu practice, waktu game juga? Ya, kadang-kadang kalau hari ini kita main, lepas tu rasa ada masa spasm sikit, tapi esok ada game lagi. Jadi dia akan ganggu pergerakan, sebab you eksplosif, you nak gerak pergi depan ke apa, dia akan tarik balik you. So you nak pergi depan, tapi itu otot tarik balik. Ya, jadilah mungkin you boleh sampai 1 meter, tapi setengah meter saja. Ya. Okey, doktor, apa sebenarnya yang dialami oleh Liu Ying? Itu memang kebiasaan bagi atlet. Dia punya aktiviti fizikal tu, intensiti dia tinggi. Sebab tu latihan persediaan tu yang paling penting lah. Perkara-perkara lain macam nutrisi, hidrasi, minum air yang cukup, itu semua penting lah. Teknik juga penting juga. Mungkin kalau kerap sangat berlaku, kena buat penilaian biomekanik, tengok ada masalah pada teknik tak. So cara teknik yang pukulan tu yang tidak betul mungkin menyebabkan masalah tu selalu berlaku. Okey, itu kalau badminton, kalau berlari pun rasanya kadang-kadang teknik yang salah pun boleh buat ada masalah sakit-sakit otot juga kan. Dan Liu Ying pernah juga menanggung kesakitan bahagian otot punggung di Impact Arena Bangkok. Apa sebenarnya yang terjadi waktu tu? Terlalu banyak kes sampai saya tak ingat. Okey, apa kalau boleh dikongsikan apa biasanya yang paling sakit pernah dilalui? Yang paling sakit saya boleh cakap tear, lepas tu spasm, lepas tu ada satu lagi dia macam tertarik. Jadi ini semua akan ganggu pergerakan dalam gelanggang. Tapi yang paling sakit adalah tear. Tapi masa tu you belum habis game, you mesti mau tahan lagi. Lutut. Bukan lutut saja. Ada beberapa? Calf, ada hamstring, ada yang biasa badminton, sport badminton yang kena calf, hamstring, quadricep. Ini yang paling biasa. Keluar air mata kan, sakit kan? Tapi nak habis game juga. Aduh, tu doktor macam mana tu? Nak kena ni bawa nama negara kan? Jadi macam mana? Dan bila comeback tu berapa lama? Untuk atlet ni dia populasi istimewa. Kita punya rawatan tak sama dengan populasi awam. So sebab dia ada objektif dia, goal dia yang dia nak kena capai. Tapi kita akan bantu supaya dia boleh meneruskan permainan tu dan mencapai prestasi yang dia nak lah. Betul. Sebab kita biasa hari ini ada game, tapi besok kita nak main lagi. Kita tak ada masa yang sepenuhnya untuk recover. Okey. Jadi sekarang ni pun kita nak tahulah, doktor dah sebut Liu Ying antara populasi yang istimewa. Jadi kita nak tahulah macam mana ahli sukan menjalani rawatan fizio. Jom kita saksikan. Masalah otot yang selalunya dihadapi oleh atlet adalah masalah otot koyak ataupun dipanggil strain dalam bahasa medical termsnya. Lazimnya ahli sukan antara golongan yang sering mengalami kecederaan otot. Saya berada di Institut Sukan Negara untuk melihat sendiri bagaimana rawatan fisioterapi dijalankan ke atas atlet yang cedera. Sekiranya seorang atlet mengalami kecederaan, seorang fizio akan menilai pesakit itu berdasarkan
pertanyaan melalui sejarah bagaimana mereka mengalami kecederaan tersebut. Seterusnya kita akan membuat ujian khas dan ujian fungsi kepada bahagian yang cedera, dan kita juga akan membuat penilaian dan perbandingan antara tempat yang cedera dan tempat yang tidak cedera. Untuk rawatan pada mereka yang mengalami masalah otot, terutama atlet, kita akan membahagikan beberapa jenis rawatan. Untuk rawatan awal, kita akan menggunakan POLICE, satu abbreviation yang kita amalkan, iaitu POLICE. P untuk protect, sekiranya atlet tersebut sudah tercedera, sekiranya semasa latihan ataupun pertandingan, kita akan lindung mereka daripada terus cedera yang lebih besar, maknanya keluarkan mereka daripada latihan. O adalah untuk optimal loading, so maknanya kita akan meminimumkan loading yang mereka perlu berikan kepada tempat yang cedera itu. I adalah untuk ice, kita akan memberikan rawatan ice ataupun untuk sekitar 12 jam yang pertama untuk meminimalkan kecederaan yang berlaku. Seterusnya kita akan kompres kawasan tersebut, kompres melalui kaedah bandaging ataupun teknik yang terbaru sekarang, kinesio taping. Dan seterusnya kita akan memberikan rawatan elevation. Kita kena tinggikan daripada paras dada sekiranya kawasan tersebut bengkak. Kita juga boleh memberikan terapi ultrasound untuk membantu proses pemulihan, dan juga ada beberapa rawatan seperti laser terapi untuk mempercepatkan proses pemulihan otot tadi. Untuk satu sesi rawatan, dia mengambil masa lebih kurang 45 minit ke 1 jam. Tetapi satu kecederaan boleh mengambil masa tempoh 6 minggu untuk seorang atlet itu untuk pulih dan kembali kepada latihan. Seterusnya, sekiranya pesakit tersebut ataupun atlet tersebut sakit sudah kurang, pergerakan dia punya pergerakan semua sudah seimbang, kita akan teruskan dengan rawatan rehabilitasi. Rawatan rehabilitasi tadi adalah untuk membantu meningkatkan fleksibiliti otot, membantu pergerakan sendi. Antara rawatan rehabilitasi adalah melibatkan rawatan senaman regangan dan rawatan kekuatan. Kebanyakan atlet memberikan reaksi yang positif dengan rawatan yang diberikan, disebabkan rawatan yang fizio berikan adalah berdasarkan rawatan mengikut kajian yang terkini dan berdasarkan tanda dan gejala yang atlet alami. So kita tidak memberikan rawatan yang sembarangan ataupun yang tidak berkaitan dengan masalah tersebut. Okey, baiklah, itu antara rawatan yang dilalui oleh ahli sukan ni, rawatan fizio. Dan orang ramai juga boleh menghubungi ISN untuk temu janji dari jam 9 pagi hingga 5 petang setiap Isnin hingga Sabtu. Okey, jadi sekarang ni kita pun nak tahulah Liu Ying, antara rawatan yang pernah dilalui. Kita tahu mungkin macam-macam, tapi tadi dikongsikan juga tear ataupun ada koyak juga kan. Jadi apa rawatan yang paling lama pernah dilalui? Kalau tear ambil lama, masa yang agak lama, tapi kalau masa spasm ke, tertarik ke, mungkin berapa hari je dah okey. Yang tear mungkin boleh 1 bulan. 1 bulan Jadi macam mana bila dah sebulan kira berehatlah, tak boleh buat apa-apa aktiviti langsung ke macam mana? Tak ada, coach takkan bagi you rehat. You tear kat kaki kan? Tangan okey lagi, buat tangan. Kita ada gym semua, ada mungkin akan buat core ke, kaki yang lagi satu tu kita takkan selagi rehat. Boleh ya, selagi betul. Boleh. Tapi takkan diganggu bahagian yang sakit lah kan, akan pasti kita takkan sembuh. buat, ya. Okey, baik doktor. Doktor, di Facebook kita Liu Ying pun ada banyak soalan yang ditanyakan dari Isha Alisha. Nak bertanya, adakah sesuai kita pakai mesin urut sewaktu kita sakit otot? Sekarang ni ada macam-macam, ada kerusi urut, ada mesin yang kita boleh urut tu kan, doktor? Baik. Bila kita nak guna mesin urut ni, kita kena pertama sekali pastikan sakit otot tu punca dia apa. Sekiranya kena tanya doktor jugalah. Ya, kena jumpa doktor ataupun jumpa orang yang dapatkan rawatan lah, pemeriksaan. Kalau sebabkan oleh kekoyakan otot, mesin urut tak sesuai. Tapi kalau masalahnya sebab masa spasm,
ketegangan ataupun ada macam urat simpul tu. So urutan adalah salah satu cara rawatan dia. Macam kalau fisioterapi dia ada teknik-teknik dia lah, myofascial release lah, deep ischemic pressure lah. So jadi benda-benda tu jadi urutan adalah salah satu rawatan untuk masalah ketegangan otot. Cumanya nasihat saya dapatkan dulu pemeriksaan, pastikan sakit tu sebab apa dulu. Sebab sekarang ni konon ni kita dah boleh check semua online. Konon sakit bahagian ni masalah otot bahagian mana, lepas tu beli pula mesin dulu kan. Okey, nak tak nak kita kena dapatkan pandangan doktor dulu. Doktor pun akan sarankan apa mesin yang sesuai untuk kita dapatkan. Okey, Liu Ying pula, selain daripada latihan ataupun rawatan, kita nak tahu tentang pemakanan seorang atlet juga. Sebab ramai dalam kalangan kita yang bersukan secara aktif juga, tapi tak ambil berat tentang pemakanan. Sebab kita tahu kita punya kekuatan badan ni based on kita punya gaya hidup, pemakanan juga, Ling. Kalau bagi saya akan jaga, saya akan ambil lagi banyak protein. Protein, fiber, mungkin badan semua atlet tak sama. Saya harus ambil lagi banyak protein daripada karbohidrat. Okey doktor, biasanya untuk protein lah orang kata untuk muscle kan. Mungkin dengar macam agak basic. Okey, protein untuk muscle, tapi sebenarnya kenapa penting untuk kita ambil protein ni? Dan ada protein yang macam-macam kan, yang serbuk semua tu juga, telur lah apalah. Bila kita ada kecederaan otot ataupun ahli sukan, selalunya dia nak membina otot dia. Jadi proses membina otot tu memerlukan dia punya nutrition lah, nutrisi. Jadi makanan atau diet dalam protein dalam makanan biasa mungkin tak cukup untuk golongan yang macam atlet. Tapi kalau untuk orang biasa mungkin makan telur, makan ikan, makan daging pun dah cukup je. Jadi proses protein tu penting untuk proses penyembuhan dan pembinaan otot. Jadi bila cedera, tisu otot tu nak sembuh balik, diperlukan protein. Jadi sebab tu selalunya kalau orang lepas operation ke apa ke, nak pantang-pantang, sebenarnya tak ada pantang. Telur, ayam semua tu lagilah kena makan sebenarnya. Sebab sumber protein kita. Okey, baik. Okey, Dr. Liu Ying dah kongsikan apa benda yang kita kena buat, apa benda yang kita kena makan untuk make sure kita punya kekuatan otot dan sebagainya. Selepas ini kita nak tahu pula apa benda yang tak elok yang kita buat yang sebenarnya mendatangkan kecederaan ataupun mengganggu kita punya kekuatan otot selepas ini ya. Kita berehat dulu seketika, kembali lagi selepas ini di Hello Doktor. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di TV3 di Hello Doktor. Dan pastinya ramai dalam kalangan anda tak pergi mana-mana sebab nak dengar jawapan daripada doktor, nak dengar perkongsian daripada Liu Ying pada hari ini. Dan tadi sudah dikongsikan tentang pemakanan, tentang rawatan. Sekarang ni doktor, kita nak tahu sebenarnya apa kesalahan ataupun gaya hidup kita, habit kita yang tak elok, yang sebenarnya boleh mengganggu-gugat kita punya kekuatan otot, doktor. Okey, dari segi gaya hidup sebenarnya masalah masyarakat kita ni dia tak bersenam. So kalau dia bersenam pun dia tak tahu nak buat senaman untuk otot. Dia tak aware. Contohnya orang akan bersenam jogging, naik basikal ke apa, tapi tak ada buat senaman rintangan ataupun regangan. So untuk otot sebenarnya kena buat juga dari segi rekomendasi daripada College Sports Medicine sebagainya. Senaman regangan dengan rintangan ni untuk kekuatan otot dan fleksibiliti otot perlu dilakukan 2 ke 3 kali seminggu. Itu ke yang orang kata kena buat weight ke semua tu? Tapi sebenarnya tak perlu pun weight tu. Kita boleh buat tanpa peralatan pun. Body weight. Boleh buat tekan tubi, squat tu semua tak perlu peralatan pun. Yalah, sebab kalau kita tengok badminton pun dia lebih kepada cardio, berlari dan sebagainya. Jadi apa senaman lain untuk nak make sure muscle ni kuat? Kita ada gym 2-3 kali 1 minggu at least. Lepas tu kita ada cara training yang lain jugalah, macam agility work, ada macam mobility work, semua akan cover lah. Bukan sahaja tengok kita main kat gelanggang, kita ada lari juga, ada basikal juga,
ada gym juga, ada agility juga. Oh, jadi kepelbagaian ni kot doktor yang doktor tekankan dari awal tadi. Sebab kalau kita buat rutin yang sama je, ada masalah otot juga. Jadi kepelbagaian ni perlu ya doktor. Sebab macam saya terasa juga doktor cakap tadi bila asyik berlari tanpa buat training yang lain-lain, maksudnya kita tak ambil tahu tentang ni. Jadi macam mana kalau kita nak tahu exercise yang kita perlu sebenarnya? Sebenarnya mudah je. Kalau rajin membaca, boleh cari di internet dan sebagainya. Banyak orang yang ajar cara senaman regangan dan rintangan otot lah. Jadi boleh tengok dekat situ. Kalau tak faham pun boleh cari jurulatih ke trainer kan, untuk belajar cara-cara senaman regangan dan rintangan yang betul lah. Untuk orang awam biasanya kita hanya perlu konsisten buat saja. Kita bukannya nak betul sadar ke apa kan. Kau nak pergi bertanding ni buat nama Malaysia. Tapi bila kita buat senaman tu, otot kita akan kurang berisiko mendapat kecederaan lah. Kurang simptom-simptom sakit otot dan sebagainya. Okey. Doktor, sekarang ni kita nak tahu pula beza kanak-kanak dan juga orang dewasa tentang proses recovery ataupun kadar sembuhnya, bezanya macam mana? Mungkin kanak-kanak lebih cepat. Ya, untuk kanak-kanak memang diorang punya proses penyembuhan tu memang lebih cepat daripada orang dewasa lah. Jadi selalunya kalau diorang mengalami kecederaan otot, jaranglah kita jumpa sebenarnya. Kecuali kalau yang bersukan tu akibat rempuhan dan sebagainya. Kalau buat aktiviti sukan biasa, selalunya just macam kram, kekejangan sajalah. Dan kalau cedera pun memang untuk budak-budak, kalau patah tulang pun dia lebih cepat sembuh daripada orang dewasa. Okey, baik. Okey, sekarang kita nak alih sikit kita punya perbincangan daripada fizikal ke mental. Kita tahu kalau seorang atlet biasanya dia punya mental memang kena kuat walau apa pun kecederaan yang dialami. Liu Ying dah banyak kali mengalami kecederaan, dan mungkin ada dalam kalangan rakan-rakan kita ni bukan atlet tetapi suka bersukan. Contohnya dah biasa main futsal, dah biasa naik basikal, dah biasa berlari, tapi tiba-tiba bila ada kecederaan yang tak boleh buat apa-apa aktiviti, mereka akan rasa murung, akan rasa macam dah biasa buat benda tu, tiba-tiba tak boleh. Macam mana berdasarkan pengalaman Liu Ying sendiri kuatkan mental tu juga? Yang tadi saya ada cakap, kan kalau biasa kita injured, coach akan suruh kita buat yang lain. Orang lain tak ada coach, Liu Ying. Boleh juga dia kalau kaki yang sakit, dia boleh tengok sikit macam ada, memanglah online ada video semua, boleh buat some body weight for untuk tangan ke, mungkin boleh buat you punya core. Kalau you ada satu benda boleh buat, you tak fokus kat your injury, cuba cari benda lain yang buatlah, sebab you ada masa panjang. Bagi kita orang, kita tak ada masa tak ada masa untuk layan perasaan. Kita nak recover. Kita nak recover, that's why kita akan fokus kat sana. Sebab kalau tear bukan sangat teruk, kita akan buat lagi. Macam ada sikit body weight tapi kita tak sampai dia tekan sakit punya point. Dia akan suruh kita proses slow. Tapi kita akan buat exercise juga. Nampak tak pemikiran seorang atlet ni ada fokus kepada benda yang dia perlu fokus, kena ke depan. Jadi mungkin ada dalam kalangan anda yang mengalami masalah yang menjadi penghalang untuk anda melakukan aktiviti seterusnya. Banyak lagi cara lainnya, Liu Ying. Okey, doktor, seterusnya kita pun nak tahu jugalah sebenarnya macam mana kalau ataupun apa antara perkara sebenarnya yang orang ambil mudah, dan mungkin kalau doktor boleh kongsikan supaya kesedaran untuk menjaga kesihatan otot ni dalam kalangan rakyat Malaysia. Okey, dari segi kesedaran tu macam saya sebutkan tadilah, mereka tidak melakukan senaman otot. Tak cukup bersenam lagi rakyat Malaysia. Tak cukup bersenam lagi. Kita nombor satu obesiti dekat Asia Tenggara kan. Okey. Yang keduanya, apabila berlaku kecederaan, kebanyakan orang ambil mudah. Jadi bila dia tak mendapatkan rawatan awal, sakit yang daripada mudah tu menjadi kronik. Jadi bila dah jadi kronik, dia kesan tu melibatkan otot-otot lain, sendi-sendi lain. Jadi bila berlaku menjadi lebih teruk, dia
tak dapat melakukan aktiviti harian, tak boleh nak bekerja, dia akan efek mental juga. Betul. Bukan pada atlet saja sebenarnya. Pada orang awam pun memang masalah otot ni boleh menyebabkan stres, mental kesihatan mental tu kena diatasi jugalah. Kalau kita tengok komplikasi masalah otot ni, kalau tak dirawat dengan betul-betul, boleh menyebabkan satu keadaan yang kita panggil fibromyalgia, yang mana rawatannya, proses penyembuhannya tu lebih sukar dan rawatannya tu lebih kompleks, mungkin melibatkan banyak disiplin. So ada pakar saraf, pakar bius, pakar ortopedik, mungkin perlukan input daripada psikologi juga. Duduk fizikal dan mental doktor. Dan nampaknya Liu Ying pun tadi setuju, betul-betul katanya kepada doktor. Jadi di penghujung perbincangan kita pada hari ini, kita nak dengarkan kata-kata semangat, kata-kata nasihat daripada Liu Ying kepada penonton. Hello doktor. Silakan Liu Ying. Memang sekarang banyak orang dia rasa nak healthy, jadi dia bersenam. Tapi bersenam jangan terlalu over. Lagi satu paling penting, sebelum bersenam mesti nak ingat memanaskan badan dulu. Selalu skip ya, selalu orang skip. Ada. Bukan so kita rasa macam bila nak buat warm up tu satu yang ala benda ringan saja, selalu exercise tak payah warm up. Liu Ying pun sendiri warm up setiap kali mesti nak warm up. Kalau tak warm up, kita akan rasa pergerakan dalam gang tak lain macam stuck. Lagi satu, warm down. Mesti nak buat. Okey, jadi benda yang kita rasa ringan itulah yang sebenarnya perlu kita. Sebenarnya sangat penting. Okey, baik. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Dr. Morifin, kepada Goh Liu Ying bersama kita pada hari ini. Okey, doktor, sikit lagi nak dengar kata-kata nasihat doktor buat semua penonton Hello Doktor. Alang-alang dah doktor bersama kita hari ini. Okey, kepada semua, selain daripada melakukan aktiviti senaman kardiovaskular, jangan lupa senaman otot. Sangat mudah, tak perlu peralatan pun, boleh buat dekat rumah sendiri je. Jadi rekomendasinya, saranannya adalah 2 ke 3 kali seminggu lah. Jadi kalau ada masalah otot, jangan dibiarkan dan ambil mudah, dapatkan rawatan lah daripada pakar. Macam kami di Perkhidmatan Perubatan Sukan ni, di Hospital KKM ada hampir semua negeri lah dah ada. So boleh carilah untuk dapatkan rawatan. Baik, okey. Jadi untuk dapatkan ilmu ataupun pandangan, boleh berhubung dengan doktor juga. Jadi kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Morifin Mahfiz, pakar perubatan sukan ortopedik dari Hospital Selayang, dan juga Goh Liu Ying kerana bersama kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada anda yang banyak bertanyakan soalan di Facebook kami. Dan sekian saja daripada saya, Hawa Rizwana Rizwan. Hello Doktor akan kembali lagi minggu depan Ahad 5.30 petang di TV3. Bye. Assalamualaikum. Jaga diri semua.